satu kenyataan yang memeranjakkan dunia. Dia kata Muslimun Rusia sayukakilu 400 minas sukan qariban. Orang Rusia bercakap Arab, tuan-tuan. Kita orang Melayu sangat malu 500 tahun Islam masih melihat, masih membaca dengan terjemahan. Islam di Rusia bakal membentuk 40% penduduk Rusia, memeranjakkan Amerika, memeranjakkan NATO. Itu sebab mereka masuk ke Ukraine untuk hancurkan Islam Rusia. Sebab berita yang keluar pada kita 40% penduduk Rusia Muslim, 40%. Penduduk Rusia ialah 250 juta, tuan-tuan. 250 juta. Kalau 40% penduduk Rusia Islam, berapa ramaikah? Dan kekuatan Islam yang terbesar ialah Rusia, bukan daripada negara Arab, bukan daripada Asia Tenggara. Yang kita kata Islam akan tumbuh daripada Asia Tenggara, sebenarnya daripada Rusia. Rusia bakal menjadi negara Islam terbesar dunia. Saya memanjatkan setinggi-tinggi syukur dapat bersama dengan para jemaah. Barangkali buat pertama kali, dan malam ini izinkanlah saya untuk menyebut tentang masa depan untuk Islam. Yang selalunya kita bincang tentang masa depan Islam, tetapi izinkanlah malam ini saya untuk sentuh tentang masa depan untuk Islam. The future belongs to Islam. Al-Mustaqbal lil Islam. Dan alhamdulillah kita sedang diambang Ramadan. Ramadan mempunyai indikasi yang besar tentang perkembangan Islam. Dan marilah kita mulakan dengan ayat surah. Mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahr wa man syahida minkum syahr falyasum. Wa man kana yuridu aw ala rasulin fa intatum min ajrin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum al-'usra. Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqal azim. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk, keterangan dan petunjuk manusia serta pembeza. Barang siapa yang menyaksikan pada bulan tersebut maka adalah puasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan adalah diganti pada hari lain. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendakikan kesusahan. Dan supaya kamu melengkapkan bilangan puasa dan bertakbir kepada Allah di atas apa yang Allah berikan petunjuk pada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Puasa berakhir dengan syukur, berakhir dengan takwa, hilang nama. Dan tuan-tuan yang semati, dari segi falak kita lihat untuk menentukan awal Ramadan kita lihat bilakah ijtima' berlaku. Di gambar yang saya tunjukkan di sini ialah gambar apakah masuk ijtima' untuk menentukan awal Ramadan. Ijtima' tahun ini dijangka berlaku pada 10 Mac. Dan gambar yang saya ambil ini berdasarkan pada kajian di Amerika. Dia berlaku pada pukul 9 di Amerika. Dan dijangkakan awal bulan Ramadan akan berlaku selepas 10 Mac. Adapun pengiraan yang dilakukan oleh ahli falak di Indonesia Muhammadiyah, mereka menentukan 11 Mac ialah hari 1 Ramadan kita. Dan barangkali kita berbeza dengan mereka sebab time zone mereka lebih luas pada kita. Kita hanyalah time zone kita daripada Langkawi sampai ke Sabah, sedangkan time zone mereka daripada Aceh sampailah Papua Nugini. Dan kita berbeza mutlak. Oleh sebab itu, negara kita masih belum menentukan bilakah awal Ramadan, barangkali 11, barangkali 12, dan kita tunggu untuk pengumumannya. Apakah sebab saya sebut tentang puasa ini? Puasa ini ada indikasi kepada perkembangan Islam yang berlaku di seluruh dunia. Dan awal Ramadan ini kita lihat seluruh dunia menyambutnya, Muslim dan bukan Islam. Islam dan bukan Islam menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh bahagia. Sebagaimana kita saksikan tahun lepas. Tahun ini kita belum pasti, tetapi insyaAllah kita akan lihat apakah yang berlaku tahun lepas.
kita jangkakan berlaku lebih hebat pada ini. Lebih lagi apabila kita lihat peperangan yang berlaku di Gaza masih berterusan. Orang Barat sedang mengkaji melihat bagaimanakah apakah yang berlaku di sana. Boleh tak telefon dari sini? Macam mana? Yang tembak sana. Okey, terima kasih. Awal bulan menentukan bulan puasa kita, bulan yang penuh rahmat ilahi. Dan saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekalian pada tahun lepas apa yang berlaku di England untuk menggambarkan apakah yang sedang berlaku di sana. Sinar Islam sedang menyingsing di barat. Pada bulan Ramadan pada lepas kita lihat kota London menjadi kota seperti kota umat Islam. London dihias dengan lampu-lampu menyambut satu Ramadan. Subhanallah, tak pernah berlaku sebelum ini. Bagaimanakah di kota London boleh mereka menyambut satu Ramadan dengan sambutan yang penuh bahagia? Dan pusat sambutan mereka lah di Piccadilly Circus. Tuan-tuan yang pernah pergi ke London, di situlah tempat happening, tempat tumpuan, dan terlepas menjadi tempat solat tarawih. Ini menggambarkan sesuatu yang tidak pernah berlaku. Kota London, negara yang menjajah negara Islam, yang bercita-cita untuk hancurkan Islam sepanjang sejarah mereka, tiba-tiba di kota mereka telah menjadi pesta Ramadan. Dan tuan-tuan sepati, di sebalik sambutan tersebut ialah dianjurkan oleh Datuk Bandar London sendiri. Dan Datuk Bandar London ini takdirkan ilahi ialah seorang Muslim namanya Sadiq Khan yang ingin menjadikan Ramadan sebagai satu syiar Islam di tengah-tengah kota London, di tengah-tengah Eropah. Dan apa yang berlaku di sini ialah tuan-tuan, kita lihat pemuda-pemuda kita, pelajar kita telah keluar dan menyediakan untuk iftar, untuk sambut bulan puasa pada 1 Ramadan, 2 Ramadan dan seterusnya. Mereka tergolong daripada pelajar-pelajar Muslim dan pelajar bukan Islam. Dan mereka mengadakan tempat buka puasa dengan penuh kemeriahan. Ini ialah di Trafalgar Square. Di waktu petang kita lihat persiapan untuk buka puasa 1 Ramadan telah berlaku di London. Apa yang saya sebutkan di sini ialah apa yang tidak pernah sangka di negara yang menjajah umat Islam selama ini, yang menjadi musuh terhadap Islam, tiba-tiba Allah telah berikan satu gambaran. Mereka mengadakan pesta buka puasa pada tahun lepas. Tahun ini belum berlaku, tetapi kita jangkakan tahun ini akan lebih besar sambutan yang diberikan oleh mereka. Ini indikasi yang besar apa yang sedang berlaku di dunia hari ini. Inilah pemandangan hampir detik-detik awal berbuka puasa. Kita lihat di situ mereka berkumpul buka puasa. Orang Islam dan bukan Islam sama-sama buka puasa di depan Trafalgar Square. Dan inilah seorang pemuda yang membiayai majlis iftar, namanya lah Ashraf Aziz yang terkenal, dan dia menjadi yang sponsor kepada majlis buka puasa sepanjang tahun lepas, dan dia termasuk dalam 100-500 umat Islam terkenal dunia. Ashraf Aziz ialah 500 umat Islam yang paling terkenal di dunia, di atas sebab sifatnya yang sangat dermawan, yang menyediakan London menjadi seolah Mekah. London dijadikan sebagai timang-timang Mekah zaman moden ini, dan ini memeranjakkan seluruh pemberita dunia. Dan mereka tidak percaya apa yang berlaku di London, seolah-olah London adalah kota Islam. Dan apakah yang berlaku pada solat tarawih? Solat tarawih, jalan-jalannya penuh dengan umat Islam yang melakukan solat tarawih. Dan ini satu fenomena, bukan satu perkara yang barangkali tidak pernah berlaku di kota tersebut. Tuan-tuan, peminat bola sepak Chelsea FC terkenal dengan pasukan birunya, tetapi apa yang saya sebutkan di sini adalah bukan pasukannya, tetapi pasukan ini mengadakan buka puasa di stadium mereka sendiri. Di stadium Chelsea terlepas mereka mengadakan majlis buka puasa. Pengurus mereka bukan Muslim. Pemain mereka ada barangkali 5-6 orang pemain Islam, yang lain bukan Islam. Islam dan bukan Islam meraihkan iftar. Sebab sekarang masalah orang Barat mengenai masalah makanan, kelebihan makanan dan puasa lah satu daripada cara
pengobatan yang paling efektif. Dan orang pakai Islam sama untuk membuka puasa. Ini gambar atau lepas. Islam dan bukan Islam berbuka puasa di seluruh curug di jalan-jalan di London. Perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini telah berlaku lepas. Pemain bola sepak mereka berbuka puasa, yang Muslim kemudian bersolat dan mereka bersolat. Ini satu petanda yang menyebabkan mereka yang benci Islam, mereka tergamam melihat peristiwa ini. Tuan-tuan yang hormati, kalau kita pergi London, ada tempat bernama Royal Albert. Royal Albert Hall menjadi tempat perhimpunan mereka, tempat konsert mereka, dan tahun lepas sudah menjadi tempat buka puasa. Terlepas Royal Albert Hall menjadi tempat buka puasa. Lepas itu mereka solat tarawih beramai-ramai. Yang bukan Islam turut solat di belakang. Mereka merasakan sesuatu yang tak pernah rasakan. Dan berapa ramaikah terlepas yang memeluk Islam dengan sebab peristiwa iftar Ramadan, dan ini satu peristiwa yang sedang berlaku di negara bukan Islam. Tuan-tuan, ini pemandangan jalan-jalan di London. Mereka telah jadikan tempat buka puasa Muslim dan bukan Muslim bersama, dan bukan Islam merasakan sesuatu yang indah. Mereka mengkaji Islam, dan sebagian mereka Allah berikan hidayah, dan Islam Eropah ialah benua untuk Islam. Satu simulasasi yang dilakukan 30 tahun akan datang, London menjadi kota Islam dan Eropah menjadi benua Islam. Sayang negara kita Asia Tenggara termasuk Indonesia yang umat Islam majoriti, mereka tidak menghayati Islam dan Islam dilihat sebagai beban pada mereka. Nauzubillah, sebahagian pada pemuda-pemuda di Asia Tenggara telah murtad beramai-ramai. Lebih lagi daripada Indonesia, sejarah mereka, statistik yang ditunjukkan, mereka murtad beramai-ramai. Nauzubillah. Dan Allah gantikan pemuda-pemuda di Eropah memeluk Islam apabila kita sudah merasakan tidak enak lagi dengan Islam. Islam dilihat sebagai beban kepada masyarakat kita. Allah gantikan pemuda di barat. Inilah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Sekali lagi kita lihat interfaith dan agama-agama apa saja sebab mereka lakukan. Terdapat dialog antara agama Kristian, Islam, dan dipimpin oleh Datuk Bandar mereka sendiri, iaitu yang saya sebutkan tadi, yang telah melakukan interfaith dialog. Cukup menarik, tuan-tuan. Bangunan yang menjadi tempat pejabat Datuk Bandar mereka satu masa dulu ialah Colonial Office, iaitu tempat penjajahan negara India, penjajahan Burma, penjajahan Malaya. Dijadikan tempat inilah tempat pejabat penjajahan negara Islam. Tetapi hari ini pusat ini ataupun pejabat ini dimiliki oleh Datuk Bandar yang beragama Islam. Allah tukarkan dalam masa 100 tahun saja. Pejabat yang digunakan untuk menjajah Islam, untuk murtadkan Islam, sekarang Allah telah tukarkan menjadi pejabat Datuk Bandar yang mempopularkan Islam di kota London. Apa yang Allah lakukan sukar untuk kita pahami. Perdana Menteri mereka seorang India. Satu masa dulu 100 tahun lepas, orang India diseksa, dizalimi oleh British, dan yang paling zalim di India ketika itu ialah Churchill. Churchill telah membawa lari gandum daripada India, menyebabkan jutaan orang India mati bergelimpangan. Dan inilah yang berlaku dalam masa 100 tahun saja, yang dijajah menjadi pemimpin pada yang menjajah. Seorang India menjadi Perdana Menteri British hari ini, dan dia asalnya adalah bangsa yang dijajah. Dalam masa 1 tahun, Allah tukarkan yang dijajah menjadi pemimpin pada yang menjajah. Dan jangan kita angkuh bila kita di atas. Roda terus berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Itulah yang harus kita pelajari dalam sejarah umat Islam dan umat yang lain. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah Yahudi yang merancang penjajahan ke atas negara kita. Kebanyakan pegawai-pegawai British menjajah negara kita ialah Yahudi. Di antara mereka ialah Sandygani, ialah ketua Yahudi yang dilantik menjadi pesuruhjaya tinggi di Melaya. Tujuannya untuk hancurkan Islam di Melaya. Yang ditulis dalam sejarah kita ialah dia datang untuk menghancurkan komunis. Bohong sama sekali.
Dia datang untuk hancurkan Islam. Dan pejuang-pejuang Islam telah membunuhnya di Camden Highland. Hari ini tuan-tuan, Yahudi telah datang di bawah Datuk Bandar London dan mereka berada di bawah daripada umat Islam. Satu masa dulu mereka lah yang menguasai colonial office untuk menjajah umat Islam. Sekarang mereka berada di bawah Datuk Bandar Islam. Gambar ini adalah gambar bagaimanakah pemuka Yahudi datang bertemu dengan Datuk Bandar Islam di kota London. Suasana telah terbalik sama sekali. Tuan-tuan semati. Di sebelah kanan ini yang perempuan inilah Bishop of London. Bishop London rupanya wanita di barat. Dia telah menjemput umat Islam berbuka puasa di gereja mereka. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Buka puasa di gereja apa sahaja tujuan mereka. Tetapi menggambarkan Islam telah merebak ke seluruh tempat, termasuk dalam gereja mereka. Gereja mereka ditinggalkan dan umat Islam telah membeli, ditukar menjadi masjid, dan dikatakan 500 buah gereja telah dijual kepada umat Islam. Subhanallah. Dalam masa yang sangat singkat. Dan Allah ubah demografi ataupun suasana penduduk di negara penjajah tersebut. Dan Islam sedang berkembang hebat di UK, tuan-tuan. Kita lihat ahli parlimen mereka. Ahli parlimen mereka yang Muslim bertambah. Dan untuk tahun yang lepas kita lihat jumlah ahli parlimen Muslim telah mencapai 18 orang. Mereka lah yang berjuang untuk umat Islam. Termasuklah ketika Hari Raya Haji lepas, UK mengharamkan korban. Korban umat Islam dikatakan sebagai zalim. Dan di sinilah letaknya ahli parlimen kita berhujah dalam parlimen mereka mengatakan bahawa penyembelihan yang dilakukan Islam lah penyembelihan yang sangat rahmat, dan sebahagian daripada umat Islam dibenarkan untuk korban. Saya dipahamkan demikian di tahun lepas. Sedangkan di seluruh Eropah korban tidak dapat dilakukan disebabkan umat Islam tidak dapat ruang untuk melaksanakan agama mereka di Eropah. England menempa tempat sejarah pertama kita boleh melakukan korban walaupun dalam keadaan yang terhad. Tuan-tuan, Datuk Bandar London sekarang Muslim. Datuk Bandar Birmingham Muslim. Datuk Bandar Leeds, Datuk Bandar Blackburn, Sheffield, Oxford. Tuan-tuan boleh lihat satu demi satu Datuk Bandar telah dipegang oleh umat Islam. Satu perkara yang sangat luar biasa. Dan tuan-tuan lihat rajah di sebelah kanan. Tempat warna hijau itulah tempat yang Datuk Bandar mereka lah Muslim, yang sedang berkembang cepat, dan mereka melihat cara hidup Islam, dan mula-mula mereka lihat Islam dari segi puasa dan iftar yang diadakan oleh Datuk Bandar menjadi sumber inspirasi kepada mereka, sehingga Allah berikan hidayah yang indah kepada mereka. Tuan yang semati, buat pertama kali Perdana Menteri Scotland ialah Muslim, dan ini satu perkara yang sangat besar berlaku. Scotland, England dan Wales, tuan, walaupun mereka satu negara, mereka tiga kawasan yang otonomi. Dan Perdana Menteri Scotland pertama ialah Muslim, yang asalnya Pakistan. Hamzah Yusuf menjadi sejarah, menjadi Perdana Menteri Scotland pertama Muslim, dan ini mengubah segala-gala struktur kehidupan umat Islam di Scotland. Tuan-tuan sebati, kita lihat hari ini siapakah yang merajai dalam intelektual pemikiran falsafah Islam. Rupanya bukan kita negara Islam, tetapi negara Barat. Kita lihat bagaimanakah pemuka-pemuka ini, termasuklah Charles Eaton, Martin Link yang menulis sejarah baginda Rasulullah daripada semua yang paling otentik. Dianggap sebagai sirah Rasulullah yang terbaik setakat ini. Dalam bahasa Inggeris ditulis oleh Martin Link. Guru kepada King Charles. King Charles berguru kepada seorang Islam yang bernama Martin Link yang telah meluk Islam, dan itulah sebahagian daripada intelektual yang sedang berkembang di bumi penjajah tersebut. Ini Martin Link. Dia telah meluk Islam selepas dia mengkaji Islam begitu lama. Dia telah masuk ke Azhar, dia masuk ke Mesir, mengkaji Islam begitu lama, dan akhirnya Allah berikan hidayah. Dia telah memeluk Islam dan mengamalkan satu tarikat yang terkenal di England, dan dia menulis buku sejarah baginda Rasulullah, The Life of Prophets. The Prophet ialah
buku dalam bahasa Inggeris yang terbaik setakat ini, yang ditulis berdasarkan sumber yang paling otentik, dan itulah dilakukan oleh orang mu'allaf yang baru Islam. Kita umat Islam yang sudah 500 tahun Islam, kita hanya membaca dari tulisan mereka. Mari kita ambil iktibar. Kita lihat ini juga, Syekh Zayed ataupun Timothy Winter ini, yang telah bertukar nama menjadi Syekh Abdul Hakim Murad, seorang intelektual muda yang sangat disegani dunia. Dia membawa mesej Islam di Eropah dalam bentuk intelektual. Untuk sampaikan mesej Islam kepada intelektual, mesti intelektual, dan itulah sedang berlaku di Eropah sekarang, tuan-tuan. Inilah pakar ekonomi British yang meluk Islam hari ini, namanya Profesor Dr. Ian Weber. Dialah yang merancang bajet kerajaan UK setiap tahun. Tetapi dia melihat sistem ekonomi yang sedang berlaku sekarang ialah sistem yang menindas. Sistem kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang diamalkan di barat ialah sumber penindasan seperti penghambaan ke atas modern-modern, dan penyelesaian ialah Islam. Ketika dia masih belum Islam, dia sangat tertarik dengan ayat Quran, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan masalah besar dunia hari ini ialah riba. Riba ialah penghambaan moden yang dilakukan oleh manusia moden, dan itulah besar-besarnya masalah ekonomi dunia. Tidak dapat diselesaikan selagi dunia mengamalkan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Negara kita antara mengamalkan sistem ini. Selagi Islam tidak laksanakan kata profesor ini, dan apa yang berlaku dalam keadilan manusia ialah jual beli. Jual beli yang adil, dan itulah yang Allah isytiharkan, Allahul bai'a wa harrama riba, dan dia memeluk Islam sebab riba adalah masalah besar yang sedang berlaku dunia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia moden. Harus kita kembali kepada Islam, dan akhirnya dia memeluk Islam. Tuan-tuan lihat dalam video ketika dia memulai syahadah, tangannya menggigil, mengambil wuduk yang pertama, dan air matanya bercucuran, dan Islam ialah penyelesaian kepada ekonomi moden. Tuan-tuan, kita kononnya agama negara umat Islam, tetapi kita memilih sistem selain Islam. Kita memilih sistem ekonomi yang berteraskan riba. Beli rumah dengan riba, beli kereta dengan riba, buat pinjaman dengan riba, dan harapkan syurga. Tuan-tuan, mari kita fikir, tokoh barat yang telah bergelumang dengan riba sepanjang zaman mereka melihat bahawa perkara ini tidak dapat diselesaikan kecuali dengan Islam, dan Allah berikan hidayah kepada presiden ini, dan dia sedang mengatur tentang sistem ekonomi Islam di negara bukan Islam. Sedangkan kita negara Islam, kita menolak sistem Islam, dan kita mengambil sistem kapitalisme, pragmatisme, liberalisme yang sedang kita lakukan sekarang. Hidup kita penuh dengan riba yang Allah isytiharkan perang ke atas. Allah dan Rasulnya isytiharkan perang. Itulah menjadi asas kita sejak merdeka, dan kita harapkan syurga. Maka saya tuan, kita lihat pemuda-pemuda British, kehidupan mereka seperti haiwan. Mereka lihat keindahan Islam, dan pemuda-pemuda British memeluk Islam beramai-ramai. Statistik tak dikeluarkan oleh UK sebab UK sangat-sangat benci dengan peristiwa ini. Mereka sangat marah dengan fenomena yang pemuda mereka memeluk Islam setiap hari, dan statistik yang sebenarnya masih disembunyikan. Tetapi setiap bulan puasa kita dapat satu indikasi perkembangan yang sedang berlaku di Eropah. Tuan-tuan sebati, antara yang menjebak ialah raja mereka sendiri. Raja Charles ialah raja yang paling dibenci oleh rakyat UK sebab dia yang paling rapat dengan Islam. Dialah yang sentiasa memberikan ruang pada Islam, dan dia sangat rapat dengan intelektual Muslim mereka, dengan tokoh-tokoh Muslim di Eropah, menjadi teman kepada Charles, dan Charles sangat dibenci oleh orang Eropah sampai hari ini. Tuan-tuan, kenapakah King Charles ketika itu Prince Charles, dan dia sangat-sangat tertarik dengan Islam. Dia membaca Quran setiap hari, dan dia mempelajari bahasa Arab dengan tepat. Dia tidak puas hati membaca Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris, dan dia memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Memalukan orang Islam yang sudah 500 tahun Islam tetapi masih membaca Quran dengan terjemahan sampai hari ini. Memalukan kepada Raja Charles. Orang bukan Islam, fasih dalam Islam. Intellectual British, walaupun mereka bukan Islam, mereka sangat rapat dengan bahasa Al-Quran. Termasuklah Charles.
Dia sekarang sedang membaca Al-Quran dengan tafsirnya dalam bahasa Arab. Dan tuan-tuan yang saya hormati, gurunya ialah Martin. Dia masuk tarikat, tuan-tuan, tarikat quote and quote. King Charles ialah murid kepada Martin, iaitu tokoh Muslim yang besar di Eropah, di England. Dia mengikuti tarikat yang dipimpin oleh Martin. Tuan-tuan yang hormati, di dalam istana King Charles, sebagai gambaran Islam sedang berkembang di sana, termasuk dalam istana mereka, dia sangat tertarik dengan surah At-Tin, Wat-tin wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin, dan setiap buah yang ada Quran ditanam dalam kebunnya di Gloucestershire. Pokok zaitun, pokok rumman, pokok delima, pokok-pokok yang disebut dalam Quran ditanam dalam kebun di istana mereka. Istana, bukan Buckingham Palace, tetapi istana lain yang berada di Highgrove. Apakah maksud seorang raja menanam buah-buahan yang ternyata dalam Al-Quran? Maksudnya dia sangat tertarik dengan Islam. Sedangkan dia adalah ketua agama Kristian. Dia adalah ketua agama Protestan. Tetapi dia sangat tertarik dengan Islam. Sehingga orang menuduh dia Muslim. Sehingga orang Barat menuduh dia Muslim. Sehingga orang Barat menuduh anandanya Prince William sebagai Muslim. Sebab kedua anak beranak ini, mereka menunjukkan sifat yang sama kepada Islam. Setiap musim bulan puasa, mereka menjemput umat Islam berpuasa di istana mereka. Dan ini sangat dibenci oleh orang yang benci ke Islam, tuan-tuan. Dan inilah yang berlaku. Dia memberikan sokongan kepada sekolah-sekolah tahfiz di London. Dan dikatakan dia sentiasa melawat sekolah-sekolah tahfiz. Dia adalah ketua Kristian. Dia adalah ketua Kristian yang sangat lunak dengan Islam. Dan dikatakan dia adalah raja yang paling mesra dengan Islam setakat ini di Eropah. Dan berita yang ditulis oleh mereka mengatakan bahawa Charles became the most pro-Islam monarch in British history. Dia adalah raja yang paling pro-Islam dalam sejarah England seluruhnya. Dan itu sebab dia dibenci oleh seluruh rakyat mereka, mengadakan demonstrasi untuk menjatuhkan raja ini sebab Islamnya. Bukan dia Islam, tetapi pro-Islamnya. Tuan-tuan semati, dalam satu ucapan dia menyebut, kita umat Islam, kita umat Kristian telah ketinggalan jauh. Islam boleh mengajar kita kepada nilai murni. Dan izinkan saya baca satu ucapannya. Dia kata, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is born of having lost. Tuan-tuan lebih faham ayat ini. Kristian telah hancur sekarang. Marilah kita ganti Kristian dengan Islam. Apakah kata-kata ini disebut oleh orang yang benci ke Islam? Dan tuan-tuan, at the heart of Islam is preservation of an integral view of the universe. Islam memberikan ruang yang luas untuk melihat ciptaan Allah. Dan dia memberikan ucapan-ucapannya seolah dia seorang Islam. Seolah-olah. Walaupun tak pernah kita confirm dia adalah Muslim. Tetapi ucapannya seolah dia seorang Islam. Dan kita lihat perkara yang menyebabkan orang England sangat benci pada Charles. Ini dia kata dalam satu ucapannya di University Oxford. Izinkan saya baca, saya ulang ucapannya. Dia kata seperti berikut. Dia kata, because we have tended to see Islam as the enemy of the West, as an alien culture, society, and system belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. Kalau tak ada Islam, kita masih gelap sampai sekarang. Kalau tak ada Islam yang datang ke Eropah, kita masih gelap sampai sekarang. Tetapi kita benci Islam, kita nafikan semangat Islam ke atas Eropah. Ini menyebabkan orang England sangat benci kepada Charles. Sebab Charles mengatakan, tanpa Islam, kita masih zaman gelap. Tuan-tuan, ada orang yang Allah berikan mendapat melihat kebenaran walaupun dia masih belum Islam. Tuan-tuan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Yang pasti agama ini akan mengatasi seluruh agama lain di dunia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Allah berjanji Islam akan mengatasi seluruh agama. Itu sebab tajuk saya ialah The Future Belongs to Islam. Dan saya buat pelekat, tuan-tuan, letak di belakang kata saya,
The future belong to Islam. Selaga ini orang sebut masa depan Islam. Saya bincang masa depan untuk Islam. Kita lihat satu suasana lagi, tuan-tuan. Kita lihat negara yang sangat masuk Islam, Amerika. Apa yang berlaku di Amerika hampir sama dengan apa yang berlaku di London. Di New York, solat tarawih diadakan tempat yang paling happening di New York, iaitu di Times Square. Tuan-tuan yang pernah sampai di New York, Times Square adalah tempat yang paling happening. Di situ menjadi solat tarawih terlepas. Ini memeranjakkan presiden mereka. Dan penuh umat Islam. Tarawih dilakukan di Times Square, di tengah-tengah kota New York. Pada tahun lepas, tahun ini saya jangkakan Times Square sekali lagi menjadi pesta Ramadan. Apakah yang ditunjukkan oleh fenomena ini? Menunjukkan Islam sedang memancar terang di bumi yang memasuki Islam ini. Ini suasana di Times Square. Jalan ditutup untuk sementara, digunakan untuk solat tarawih. Ini pemandangan terlepas. Sungguh syahdu, memeranjakkan dan menggetarkan jiwa mereka yang benci ke Islam. Dan tuan-tuan, sekarang mereka sedang membina sebuah pusat Islam di New York yang sangat besar, dan saya jangkakan masih belum siap, yang seluas 60,000 square feet. Sangat besar, tuan-tuan, yang bakal menjadi satu mercu tanda Islam di kota New York. Dan kita, kalau ada peluang, berilah derma kepada mereka untuk syiar Islam yang besar di kota tersebut. Ini ialah di White House. White House merancang untuk menghancurkan Islam. Mereka menjajah seluruh negara Islam. Mereka masuk ke Afghanistan, mereka masuk ke Palestin, mereka masuk ke Iran, mereka masuk ke seluruh tempat. Mereka lupa negara mereka sendiri. Ini suasana pada hari raya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Tanpa dirancang, di depan White House penuh umat Islam salat, memeranjakkan presiden dan pembesar mereka. Satu perkara yang tak disebarkan kepada dunia. Kalau sebar ke dunia, memalukan mereka. White House ialah jantung pemerintahan mereka. Di tepi White House, umat Islam bersolat. Tuan-tuan, tak dirancang. Hari Jumaat, seorang naik baca khutbah, yang lain ikut, dan selepas solat Jumaat, mereka bersorai dan berulang-ulang setiap kali. Ini ialah antara kongres mereka yang berislam, yang dijangkakan ada potensial untuk menjadi presiden Amerika. Kalaulah dia ada peluang, barangkali inilah orang yang mungkin ditunjukkan sebagai presiden Islam pertama Amerika. Dan dia adalah Keith Morris Ellison, lahir pada tahun 93, masih muda, teman. Dan dia adalah di antara ahli kongres yang paling potensial hari ini. Tetapi setakat manakah yang dia boleh naik, tetapi menggambarkan sesuatu yang berlaku bukan sahaja kepada rakyat Amerika, tetapi dalam kongres Amerika sendiri. Tuan-tuan, inilah penasihat presiden. Clarence Jack ini ialah penasihat para presiden yang telah meluk Islam. Walaupun mereka tidak disiarkan dunia, tetapi menggambarkan sesuatu. Islam telah masuk ke dalam semua peringkat pemerintahan di Amerika, termasuk dalam kongres mereka, termasuk pada penasihat mereka. Dan tuan-tuan, kita lihat inilah padri mereka yang sangat memusuhi Islam, tetapi dia telah meluk Islam. Dan setiap kita lihat umat Islam, orang Kristian yang meluk Islam, mereka bercucuran air mata. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Anfal, taruh indahum tafiduna damai, dan kamu lihat air mata mereka bercucuran. Dan inilah fenomena yang sedang berlaku di mereka, termasuklah pendeta mereka yang telah meluk Islam. Dan kita bagi ruang untuk azan atau teruskan. Tentera Amerika yang dihantar ke Afghanistan, yang dihantar ke negara Islam, mereka kembali menjadi Muslim. Mereka mengetahui bahawa mereka mengatakan Afghanistan adalah negara yang pengganas. Mereka pergi lihat, mereka tidak pengganas, mereka yang diganas. Mereka yang mengganas, mereka kembali dan solat selepas mereka sampai. Kemudian mereka tunjukkan pada presiden mereka, kami telah jadi Islam, yang telah disahkan oleh Amerika sebagai orang gila. Tentera yang meluk Islam selepas dihantar ke Afghanistan, yang dihantar ke Iraq, disah sebagai orang gila. Mereka bukan gila, tuan-tuan.
mereka orang yang Allah berikan hidayah. Tuan-tuan, contoh lain ialah polis ini yang sangat benci Islam, yang sentiasa masuk untuk membunuh Islam, sekarang menjadi pendakwah Islam. Di kota New York, di Amerika, kita lihat orang ini telah menjadi pendakwah yang hebat di Amerika. Allah tukarkan Malaysia dalam masa yang sangat singkat, yang sukar untuk Malaysia faham. Dalam penjara Amerika, penjara menjadi pusat dakwah yang sangat-sangat dinamik. Rupanya ada dasar Amerika yang sangat terbuka kepada penjara. Agama, setiap pendakwah boleh dibenarkan masuk dalam penjara dan sampaikan mesej. Bagi Amerika, apabila orang yang pegang pada agama, mereka akan kurang jenayah. Yang mengambil peluang ialah umat Islam. Hasilnya penjara menjadi pusat dakwah yang besar dan ramai yang memeluk Islam di penjara Amerika. Kita lihat tuan-tuan sekarang yang dikeluarkan oleh Pew Research Center, dilihatkan bahawa jumlah penduduk Islam bertambah dengan cepat daripada tahun ke tahun, dan dijangkakan tahun 2050 81 juta umat Islam berada di Amerika. Satu lagi kita lihat apa yang berlaku di Gaza sekarang. Gaza membawa orang Amerika kepada Islam ramai-ramai. Di Amerika dikatakan Gaza ialah pengganas. Mereka dibunuh dan hari ini sudah 100,000 yang telah, lebih 100,000 yang telah syahid dan juga cedera. Dan mereka menjangkakan yang dibunuh ini adalah pengganas. Apabila mereka melihat apa yang berlaku sebenarnya, pengganas adalah negara mereka sendiri. Mereka mula mempelajari bagaimanakah Islam, bagaimanakah Gaza yang pertahankan negara mereka yang diisytiharkan pengganas oleh dunia, dan orang Barat mula mengkaji tentang Islam. Akibatnya apa yang berlaku di Gaza membuka mata kepada dunia. Lebih-lebih lagi apabila Afrika Selatan membawa kes Yahudi Israel ke mahkamah antarabangsa. Dalam mahkamah antarabangsa ini, segala kejahatan Israel didedahkan oleh peguam-peguam yang dibawa daripada Afrika Selatan. Walaupun keputusan mereka tidak sebagaimana yang diharapkan, tetapi hujah-hujah yang dibawa oleh peguam-peguam ini telah membuka mata kepada seluruh dunia, dan Barat mula mempelajari tentang kebenaran. Kita lihat bagaimanakah dunia, seluruh dunia kita lihat yang warna biru, daripada Amerika, NATO, Australia dan sekutu mereka menyerang sebuah negara yang kecil nama Gaza. Bukan sebuah negara, sebuah daerah. Gaza berada dalam Palestin, dan Gaza yang kecil satu daerah ini diserang oleh separuh dunia, dan selama 5 bulan masih bertahan. Apakah kekuatan yang ada pada Gaza? Mereka dibom, mereka dinafikan segala hak asasi manusia, tetapi mereka masih sabar, dan ini memberikan impak yang besar kepada pengkaji mereka, termasuk di Eropah. Dunia bersatu untuk mengajak Islam. Al-Kufar ala wahidah, Al-Kufar ala millati wahidah. Orang kafir boleh bersatu bila bertemu Islam. Sebagaimana kita lihat dalam peperangan Ahzab, seluruh anggota Quraisy dan kesatuan mereka bersatu untuk hancurkan Rasulullah di Madinah, yang diulang kembali oleh Gaza. Sebagaimana Rasulullah dikepung dalam kota Madinah, begitulah Gaza dikepung oleh seluruh dunia, dan ini dikaji oleh orang Barat. Rupa-rupanya yang ganas bukan Gaza, tetapi negara mereka sendiri dan rangkaian NATO, Australia, India, Jepun, Singapura, Thailand, Myanmar. Itulah yang pengganas, yang bersama membantu untuk menghancurkan Gaza mengikut pandangan mereka yang disebut oleh Wellman. Tuan-tuan lihat, negara yang bersekutu untuk hancurkan Gaza, itulah negara yang sebenarnya yang mereka dakwa bahawa Gaza adalah pengganas. Rupa-rupanya negara yang bersama dengan Amerika, yang bersama dengan NATO, bersama dengan untuk menghancurkan Gaza, itulah pengganas yang hakiki. Tuan-tuan semati, umat Islam bergelepangan. Umat Islam bergelepangan mati, yang membuka mata pada dunia. Mereka dinafikan hak yang paling asas. Apabila ICJ memberikan keputusan bahawa benar-benar Israel yang membunuh umat Islam, Amerika menggunakan kuasa veto untuk membatalkan keputusan antarabangsa, dan dunia masih makin simpati kepada umat Islam dan memberikan mereka ruang untuk mempelajari Islam. Kita lihat
sampai 1 Mac 2 hari lepas, 5 hari lepas. 30,000 yang telah syahid, 70,000 yang cedera. Dan negara yang dibunuh, yang dizolimi, dikatakan pengganas. Tuan-tuan, dan mereka mula berfikir, siapakah sebenarnya pengganas? Apabila pelarian ini dihalau keluar ke Rafah sebagai pelarian, Rafah pula dihancurkan, dibom siang dan malam sampai hari ini. Dan apakah nasib mereka apabila mereka menghadapi bulan puasa ini? Tuan-tuan, Rafah ditutup dan makanan tidak dapat dimasuk dengan sempurna. Walaupun akhir-akhir ini dikatakan Mesir membukakan sedikit ruang untuk masuk bantuan, tetapi masih belum mencukupi. Dan bantuan yang masuk untuk masuk ke Rafah telah terkandas di luar pintu Rafah untuk masuk bantuannya. Dan ini dipelajari oleh Eropah. Sehingga umat Islam makan rumput, tuan-tuan. Makan rumput untuk kehidupan, untuk survival. Mereka terpaksa minum air yang tidak selamat. Dan inilah nasib umat Islam. Bangsa satu tidak berfungsi sama sekali. Setakat ini kita sangka bahawa bangsa satu adalah bangsa paling tinggi dalam dunia, kuasa mereka. Rupa-rupanya Israel dan mereka jauh lebih tinggi kuasa mereka. Dan bangsa satu tidak dapat melakukan apa-apa kepada umat Islam. Dan ini menimbulkan simpati umat dunia kepada Islam. Umat Islam dinafikan segala kelengkapan asas, termasuk makanan dan sebagainya. Dan mereka sedang dirancang untuk dihalau keluar daripada Gaza untuk dijadikan pelarian di Sinai. Dan ini menyebabkan konflik antara Israel dengan Mesir telah bermula. Dunia sekarang telah melihat kembali siapakah pengganas. Dan kita lihat 12 Februari lepas di Rafah serangan dilakukan bertalu-talu. Umat Islam dibunuh ketika sedang minta makanan. Dan tuan-tuan, Israel merayakan kehancuran Islam di Rafah. Israel merayakan kehancuran Islam di Rafah. Dan menteri mereka begitu beria-ria untuk menyambut, merayakan kemenangan mereka untuk membunuh Islam di Rafah. Dan itu memberikan simpati kepada dunia. Kita lihat satu peristiwa. Apabila tawanan Israel ditukar dengan tawanan Hamas ketika gencatan senjata 2 bulan lepas, apa yang berlaku ialah tahanan-tawanan yang ditahan oleh Hamas, apabila mereka dilepaskan, mereka sangat gembira dan menunjukkan simpati. Mereka masih ada hubungan yang baik dengan Hamas. Tetapi apa yang berlaku kepada tawanan Hamas di penjara Israel, ini adalah contohnya. Wanita muda ini apabila dibebaskan, matanya telah hilang, tangan telah kudung, 10 tangan telah kudung. Menunjukkan bahawa yang ganas bukan umat Islam, yang ganas ialah Israel. Ini memberikan ruang kepada mereka yang belum pelajari kebenaran, dan mereka mula pelajari. Sedangkan sekarang kita lihat mereka, rakyat Amerika sendiri yang bangkit untuk menentang kerajaan mereka. Sebab mereka lah disahkan pengganas oleh rakyat mereka sendiri. Apakah ada lebih hina apabila rakyat mengisahkan negara mereka, kerajaan mereka lah pengganas. Dan ini sedang berlaku di Amerika sekarang. Tuan-tuan, ini ahli Kongres yang selama ini selama-lamanya bersama Israel. Tetapi mereka mula tarik perhatian dunia sebab mereka mengatakan jangan-jangan kita yang pengganas. Ahli Kongres yang sasa sokong Israel mengatakan jangan-jangan kita yang pengganas. Mereka telah bangkit mengatakan kami telah tidak lagi bersama dengan Israel. Sekurang-kurangnya simpati kami kepada Palestin yang uang rakyat Amerika digunakan untuk hancurkan mereka. Inilah tuan-tuan menyebabkan dunia melihat siapakah yang ganas, siapakah yang dijadikan sebagai masa pengganasan. Gambar ini adalah gambar di lukisan mereka, menunjukkan bahawa pengganas ialah Israel. Dan ini apabila kes mereka dibawa ke ICJ dan peguam bela telah memberikan hujah masing-masing, dan tidak ada ruang sedikit pun Israel membela diri, dan mereka melakukan pembunuhan selama 75 tahun secara berterusan daripada tahun 1948 sampai kini. Dan ini barisan peguam bela Afrika Selatan. Tuan-tuan, mari kita merenungi sejenak. Memalukan umat Islam apabila nasib umat Islam tidak dibela oleh umat Islam, dibela oleh Afrika Selatan. Mari kita sama-sama renungi.
Nasib umat Islam sepatutnya dia selesaikan Islam, tetapi yang bersempati dengan Islam ialah orang bukan Islam. Apakah Selatan mengatakan kami bukan berjuang untuk bela Islam, tetapi kami berjuang untuk membela kemanusiaan. Apa yang berlaku di Palestin ialah kemanusiaan dicabut. Kami membela kemanusiaan sebab kami bangsa manusia. Itu yang disebut oleh Afrika Selatan. Dan Afrika Selatan, tuan-tuan, telah membariskan puluhan peguam bela mereka yang terbaik dunia. Dan mereka telah berhujah di masa satu. Dan Israel tidak ada sedikit pun ruang untuk membalas hujah yang diberikan oleh Afrika Selatan. Dan terima kasih Afrika Selatan. Umat Islam tak ada satu pun yang sanggup untuk membawa Israel ke mahkamah antarabangsa, termasuk negara kita. Tuan-tuan semati, benar mahkamah mengatakan Israel bersalah. Dan apakah yang dilakukan masa satu? Sepatutnya seluruh rangkaian rejim Israel dihukum, tetapi hukumannya lah kami nasihatkan Israel jangan bunuh lagi. Kami nasihatkan Israel jangan bunuh lagi. Hari keluar keputusan mereka bunuh semua-ramanya, seolah-olah mereka persendakan ICJ. Itulah yang sedang berlaku, tuan-tuan, dan ini memberikan simpati manusia kepada umat Islam. Tuan-tuan lihat bagaimanakah peguam bela mereka yang bernama Adil Hashim ini telah membela dengan begitu lengkap dalam hujahnya. Bagi saya, kalau tidak ada peguam bela lain, cukup dengan satu peguam bela ini sudah cukup untuk membela Palestin, tuan-tuan. Dan ini sebahagian daripada pembelaannya. Dan Israel mempermainkan ICJ. Israel mempermainkan ICJ, tuan-tuan. Ini peguam mereka. Dengan muka selamba mengatakan kami tak pernah bunuh orang Palestin. Kami bunuh pengganas. Seluruh orang Palestin itu pengganas. Kami tak bunuh orang baik. Kami bunuh orang pengganas. Orang Palestin, orang Gaza tak boleh hidup atas muka bumi sebab Tuhan cipta kami untuk mereka. Dia sebut saya terbuka menghina kita, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak ada rasa apa-apa barangkali. Saya tak boleh tidur 1 minggu bila dengar perkataan dia. 1 minggu sekarang pun masih saya terngiang kata dia. Kami tidak membunuh, kami orang melakukan kebaikan. Kami melakukan kebaikan, dia kata. Ini juga peguam mereka. Kami tidak melakukan keburukan, kami melakukan kebaikan. Sepatutnya dunia iktiraf kami karena kami hancurkan pengganas. Itu ucapan Israel. Dan tuan-tuan tak rasa apa-apa. Umat Islam sebagai sejasa. Kalau satu anggota kita sakit, seluruh anggota kita sakit. Dan tuan-tuan, tepat seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tusidu qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum hum sunul la yashurun. Apabila disebut kepada mereka, jangan kamu lakukan keburukan, kemusnahan di atas muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami melakukan kebaikan. Exactly sebagaimana disebutkan oleh peguam Israel. Exactly ayat Al-Quran ini diulang oleh Israel. Kami melakukan kebaikan. Selagi Hamas wujud di atas muka bumi, selagi itulah dunia tidak aman. Kita mesti bersama dunia hancurkan Hamas. Itu kata-kata dalam mahkamah ICJ. 1 minggu saya tak tidur. Orang yang diganas dikatakan pengganas. Tuan-tuan, Allah mengatakan ahli kitab, orang munafik, bila dikatakan mereka jangan lakukan kerusakan, mereka kata kami hanya lakukan kebaikan. Dan Allah mengatakan ala innahum hum mufsidun, ketahuilah mereka lah yang melakukan kekerasan, walakin la yashurun, tapi mereka tidak sedar mereka jahat. Orang jahat, tuan-tuan, dia sangka dia baik. Dia sangka orang jahat sangka dia baik. Orang baik pula sangka semua orang baik, termasuk orang jahat. Itu sebab dia kena tipu. Orang baik merasakan semua orang baik, sedangkan orang jahat merasakan semua orang jahat merasakan dia mereka baik. Exactly apa yang disebut oleh Karazi, tuan-tuan. Apa yang disebut oleh peguam bela Israel ini exactly apa yang disebut oleh Karazi. Siapa dia Karazi, tuan-tuan? Karazi ialah membunuh umat Islam di Bosnia. Pemimpin Serbia yang membunuh umat Islam, 30,000 hancur di Bosnia, di 3-4 buah kota mereka. Dibawa mahkamah dalam masa 10 tahun kemudian, dan ditanya kepada Karazi, kenapa kamu bunuh saudara kamu orang Bosnia? Dia jawab apa? Dia jawab exactly seperti ayat Quran ini. Sepatutnya saya, kata Karazi,
Yang membunuh umat Islam sepatutnya diangkat sebagai hero dunia. Sebab kami telah membunuh Islam. Orang Islam tak layak hidup di Eropah. Mereka pengganas. Sepatutnya saya tidak bawa ke mahkamah. Saya diberikan status hero dunia. Kenapa kamu membunuh? Sebab itu. Sebab Amerika berjanji untuk bunuh, tapi tak bunuh. Kami lakukan lebih awal daripada mereka. Itu jawab Karadzic secara terbuka dalam mahkamah. Dan dia menghina kita, tuan-tuan. Dan tuan-tuan masih bersandar di situ. Ini nasib Islam, tuan-tuan. Kita pertahankan negara kita. Kita diangkat sebagai ganas. Apakah ada lebih hina pada ini? Apakah ada lebih hina bila kita pertahankan negara kita, kita dianggap sebagai pengganas? Tuan-tuan jangan takut jatuh, sebab tak boleh jatuh lagi. Kita duduk tempat paling bawah dalam sejarah manusia. Malam ini lengkap 1 tahun kejatuhan Utsmaniyah. Selagi ada Utsmaniyah, tuan-tuan, apa yang berlaku Islam kita jangka tidak berlaku. Semua yang berlaku ialah apabila kejatuhan Kerajaan Utsmaniyah pada 3 Mac 1924. Sekarang sudah lengkap 1 tahun, dan 100 tahun umat Islam tidak ada khalifah. Tak pernah umat Islam tak ada khalifah, tak pernah. Dan kita ditakdirkan hidup masa khalifah tidak ada. Kita tidak dibela oleh sesiapa. Dan apabila umat Islam dibunuh di Gaza, kita tak boleh buat apa-apa sebab kita tak ada khalifah. Tuan-tuan semati, keputusan Israel bersalah, tetapi tidak diterima oleh Amerika. Amerika batalkan keputusan ini. Tetapi sejarah Gaza telah tercatat dengan darah dan air mata. Sekurang-kurangnya hujah yang diberikan oleh para peguam tercatat dalam sejarah yang benar. Sejarah darah dan air mata yang bakal dibaca oleh seluruh Eropah. Tuan-tuan, hari ini dunia telah mempelajari pengganas bukan yang berjubah, yang berserban. Yang pengganas ialah yang pakai tie, yang pakai kot. Itulah pengganas hakiki. Dunia mula menilai, dan mereka menilai dunia tanpa Israel, dunia dengan Israel. Dan kita lihat bagaimanakah dunia menghadapi masalah dengan Israel sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Dan tuan-tuan, akibatnya orang Amerika pelajari Al-Quran. Mereka mula mencari Al-Quran, dan sebahagian mereka Allah berikan hidayah. Berapa ramakah mereka yang mendapat hidayah di Amerika selepas peristiwa yang mendukacitakan itu? Ini suasana di Amerika. Seorang Islam bersolat, yang lain cuba, yang bukan Islam cuba solat di belakang Islam. Mereka ingin merasakan sesuatu, dan mereka merasakan sesuatu, dan sekiranya Allah berikan hidayah, maka ini adalah ada satu asbab menyebabkan Islam bertambah di Eropah. Dan wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan kita pindah ke Jepun sekejap. Jepun sedang berkembang Islam. Jepun ialah negara yang terakhir menerima syiar Islam. Dan sekiranya Jepun dan Korea telah Islam, maka tidak ada bumi lagi yang tidak terima Islam. Dan kita lihat pemuda-pemuda Jepun sedang menerima Islam dengan tepat. Banyak faktor yang berlaku di Eropah, di Jepun. Kita lihat Masjid Tokyo telah menjadi pusat perkembangan Islam. Dan kita lihat pelajar-pelajar kita yang telah menyebarkan Islam di Jepun, termasuk di Masjid Suzuka, di kawasan Gunung Fuji mereka. Dan Islam telah berada di mana-mana. Apa yang menarik ialah sifat sederhana orang Jepun. Sifat toleransi mereka, sifat mereka dengan masa, dengan kerajinan mereka, dengan hormati orang tua. Ini memberikan nilai yang apabila Islam sampai di sana, maka budaya Jepun sangat mesh dengan Islam. Ini satu gambar menggambarkan raja mereka yang apabila dikunjungi oleh raja mewah daripada negara Arab, dibawa ke bilik yang sangat sederhana, kursi yang sangat sederhana. Inilah bilik raja mereka, untuk menggambarkan bahawa kehidupan orang Jepun lah sangat sederhana. Tuan-tuan, bila mereka bersalah, mereka minta ampun, minta maaf kepada rakyat mereka sendiri. Pemimpin mereka yang melakukan kesalahan, mereka tidak segan dan minta maaf, dan mereka letak jawatan. Itulah budaya Jepun. Kebersihan. Sebagian orang Jepun, tuan-tuan, yang awal masuk Islam, yang telah menunaikan haji di padang Arafah, mereka lah kumpulan terakhir yang keluar pada Arafah, sebab mereka membersihkan pada Arafah daripada sampah syarat.
Dan ini budaya yang sangat mesh orang Jepun dengan Islam. Mereka melihat sampah-sampah yang ditinggalkan daripada Arafah, mereka lah yang memungut. Mereka lah kumpulan terakhir, walaupun mereka kumpulan sedikit. Setiap kali mereka pergi ke Masjid Haram, mereka bawa bekas sampah dan mereka lihat ada sampah tepi jalan, mereka ambil pungut. Dan ini memberikan nilai yang sangat indah bagi orang Jepun yang sangat rapat dengan Islam, budaya mereka. Bila Islam telah masuk ke Jepun, kita lihat budaya ini sangat-sangatlah sesuai dengan mereka. Ketepatan masa. Ketepatan masa, kalaulah kereta api mereka lewat 10 minit menjadi keluar berita besar di Jepun. Kalau lewat sedikit saja kereta api mereka, keluar berita besar bahawa berlaku kelewatan kereta api. Mereka sangat tepat kepada saat yang terakhir. Tidak di Malaysia. Dan janji mereka, janji yang tepat, kita sukar untuk kita laksanakan, tuan-tuan, walaupun kita telah Islam 500 tahun dan Islam sedang berkembang di Eropah. Di Korea, Korea juga sedang menjadi bumi yang paling subur, yang sangat subur untuk Islam hari ini. Orang Korea walaupun dibawa dengan budaya Kristian, tetapi tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Gereja yang banyak di kota Seoul, tetapi apabila Islam telah sampai, maka Masjid Itaewon yang didirikan tempat yang paling ganas, tuan, telah berubah menjadi tempat yang paling aman di Seoul. Masjid Itaewon, ini Masjid Itaewon yang disengaja diletakkan tempat yang paling ganas, tempat yang takut. Apabila didirikan masjid ini, kawasan itu telah bertukar menjadi kawasan yang paling aman. Ini memeranjatkan pemerintah Korea, sebab Korea tidak dapat menghadapi gangster yang pernah berada di Itaewon satu masa dulu. Sekarang menjadi tempat yang paling aman di kota Seoul. Ini pemandangan di kota Seoul, di Masjid Itaewon kita. Masjid ini tidak menampung lagi umat Islam. Dan kita lihat bagaimanakah setiap hari Jumaat, apatah lagi hari raya. Dan yang menarik ialah tentera Korea memeluk Islam beramai-ramai. Apakah sebab mereka memeluk Islam? Ialah hidayah ilahi. Dan satu sifat orang Korea, tuan-tuan, mereka bercakap dalam bahasa Arab. Mereka fasih bahasa Arab walaupun mereka bukan Islam. Walaupun mereka bukan Islam, mereka bercakap bahasa Arab, bahasa kedua mereka. Sebab Korea dengan negara Arab ada hubungan diplomatik atau hubungan industri. Setiap tentera mereka fasih bercakap Arab. Saya pernah dijemput oleh Persatuan Islam Korea untuk sampaikan mesej kuliah saya di masjid ini. Saya tak sangka saya disambut oleh pegawai mereka yang fasih bercakap Arab. Dan itulah sifat dinamiknya orang Korea. Mereka masuk Islam, Islam yang kualiti. Orang Melayu, Islam, 500 tahun Islam, baca Quran, masih tengok terjemahan. Malu pada orang Korea. Kita sudah 500 tahun Islam sejak Melaka. Tapi bila baca Quran, masih tengok terjemahan. Memalukan berbanding dengan orang Islam Korea yang baru memeluk Islam. Mereka lah golongan yang paling dinamik. Tuan-tuan, ini ialah tentera Korea yang memeluk Islam beramai-ramai. Dan selebriti mereka memeluk Islam dengan begitu ramai dan menyebabkan Korea menjadi bumi yang subur dengan Islam. Dan akhir sekali, tuan-tuan, saya ingin mengajak tuan-tuan ke Rusia. Rusia memeranjatkan dunia. Ini pemandangan di Masjid Moskow. Dan tuan-tuan lihat bagaimanakah ramainya umat Islam yang bersolat di Masjid Moskow ketika hari raya Idul Fitri beberapa tahun lepas. Ini suasana di kota Moskow. Jalan raya mereka penuh dengan umat Islam yang bersolat. Dari manakah datangnya umat Islam ini? Sebab dasar kerajaan Rusia yang bertemakan komunis, mereka membunuh setiap orang Islam. Tiba-tiba umat Islam telah muncul begitu ramai. Selepas Presiden mereka, Presiden Putin, memberikan ruang kepada umat Islam untuk mengamalkan budaya mereka, maka Islam telah lihat dengan begitu cepat. Ini pemandangan bukan di negara Arab, tetapi di Moskow. Umat Islam keluar beramai-ramai dalam masa 10 tahun lepas. Dan ulama kita diberikan pengiktirafan oleh Rusia. Ini ialah mufti Moskow. Dan kita lihat di Masjid Saint Petersburg, tuan-tuan yang pernah sampai ke sini. Ini suasana pada hari raya menunjukkan bahawa umat Islam melempah keluar dalam solat hari raya Idul Adha. Ini mufti kita di hujung Siberia.
Mufti Siberia, tempat yang siang 24 jam, malam 24 jam, telah wujud masjid yang banyak. Dan inilah Islam berkembang dengan cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum mujahiduna qalu salama. Wal ladzina yabuduna rabbihim sujudan wa qiyama. Dan hamba Allah yang berjalan di atas bumi dengan penuh lemah lembut, dan apabila ditegur oleh orang jahil, mereka membalas dengan kesejahteraan. Umat Islam telah mengembara ke hujung dunia. Mereka sampai ke hujung Rusia, mereka bersolat, menggambarkan bahawa pengembara kita, yang pengkaji kita yang telah sampai ke Atlantik, sampai ke Arktik, mereka lah golongan beriman. Menggambarkan pemuda-pemuda beriman yang di mana saja mereka berada, mereka menunaikan solat. Dan tuan-tuan, pemuda kita di Malaysia, ketika masuk stadium perbarungan bola sepak ataupun konsert bawah ini, mereka masuk waktu subuh, keluar subuh kemudian, dan seluruh solatnya di mana letaknya. Dan bandingkan pemuda-pemuda Rusia yang baru meluk Islam, bandingkan dengan pemuda-pemuda Eropah yang baru Islam, mereka membawa mesej yang indah untuk kita sama-sama saksikan, tuan-tuan. Dan Rasulullah bersabda, la yablughu hadzal amru ma baladun nahar. Urusan Islam ini akan sampai di mana ada siang, di mana ada malam, Islam akan sampai. Dan tuan-tuan, Islam telah sampai ke hujung dunia. Ini ialah Siberia, iaitu kawasan yang paling utara yang telah ada mufti kita. Dan umat Islam telah sampai ke hujung dunia, dan kita bersolat di sana. Dan ini mufti, seorang mufti di Rusia, dia membuat satu kenyataan yang memeranjatkan dunia. Dia kata, Muslim Rusia sayukakilu 400 minas sukan qariban. Orang Rusia bercakap bahasa Arab, tuan-tuan. Kita orang Melayu sangat malu, 500 tahun Islam masih melihat, masih membaca dengan terjemahan. Islam di Rusia bakal membentuk 40% penduduk Rusia, memeranjakkan Amerika, memeranjakkan NATO. Itu sebab mereka masuk ke Ukraine untuk hancurkan Islam Rusia. Sebab berita yang keluar pada kita, 40% penduduk Rusia Muslim, 40%. Penduduk Rusia ialah 250 juta, tuan-tuan. 250 juta. Kalau 40% penduduk Rusia Islam, berapa ramaikah? Dan kekuatan Islam yang terbesar ialah Rusia, bukan daripada negara Arab, bukan daripada Asia Tenggara. Yang kita kata Islam akan tumbuh daripada Asia Tenggara, sebenarnya daripada Rusia. Rusia bakal menjadi negara Islam terbesar dunia. Itu sebab Amerika masuk ke Ukraine untuk hancurkan Islam di Rusia, dan tuan-tuan masih bersama Amerika, sedangkan Islam yang sedang ditarget di Rusia. Tuan-tuan yang mati, ini pengakuan ikhlas daripada pemimpin Kristian Ortodok di Rusia. Dia mengatakan seperti berikut. Dia kata, the future belongs to Islam, menjadi tajuk bacaan kita hari ini. Masa depan tidak ada untuk orang lain lagi, bukan untuk Kristian, bukan untuk Yahudi, bukan untuk Buddha, tetapi untuk Islam. Dia orang Kristian. Saya melihat di Rusia dengan mata kepala saya, Islam akan menguasai Rusia dalam masa yang sangat singkat. Rusia akan menjadi negara Islam akan datang, dan dia adalah ketua Kristian, namanya Demeris Remino. Dia mati kena COVID begini. Masa COVID 2020 dia kena penyakit COVID dan dia telah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, dia mengatakan, ingat pesan saya, Rusia akan menjadi negara Islam lebih awal daripada negara lain. Itu sebab Amerika hancurkan Rusia, sebab mereka bimbang Islam sedang berkembang di Rusia. Rupa-rupanya Islam sedang berkembang di White House. Tuan-tuan yang semati, mengikut padri ini, Rusia akan menjadi negara Islam 50 tahun akan datang. Eropah akan menjadi negara Islam 30 tahun akan datang. Negara Islam akan hancur. Islam akan bertukar, bukan lagi menjadi negara Islam. Negara Asia Tenggara, negara India, Pakistan bukan kuat lagi Islam, tetapi Allah gantikan dengan Rusia. Kata Seminoh, bukan saya kata. Dan tuan-tuan, itu sebab Amerika memberi perhatian kepada Rusia, hancurkan Rusia, sebab Islam sebenarnya akan berkembang dari Rusia. Dan kita lihat, Islam ialah agama yang paling cepat berkembang di dunia hari ini. Dia telah mencapai 70% perkembangan, pertambahan penduduk dunia. Dan tuan-tuan, mengikut statistik barat yang sentiasa berbohong, mereka mengatakan penduduk dunia hari ini ialah 66%, 66 bilion, yang sudah mencapai 7,0 bilion.
Mereka menyebut bahawa penduduk Kristian 2.0 bilion. Penduduk Islam 1.6 bilion. Itu statistik yang resmi oleh Amerika. Tetapi yang dikaji oleh Vatican tak puas hati sebab gereja telah hilang menjadi masjid. Di Itali, di Perancis, di UK, gereja dijual menjadi masjid. Dia buat kajian sendiri. Dia dapati bahawa umat yang paling ramai datang muka bumi ialah Islam. Yang Islam sudah menjadi 2.038 bilion. Ini ialah statistik Vatican, bukan saya. Kata Vatican, Islam surpasses Roman Catholic as world largest religion. Islam menjadi agama terbesar dunia. Ini dikeluarkan oleh Vatican. Islam surpasses Roman Catholic as world largest religion. Islam menjadi agama terbesar dunia. Ayat yang saya baca tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Yang bakal Islam akan mengatasi seluruh agama. Yang sekarang kita saksikan zaman kita, Islam telah menjadi agama yang paling besar di dunia. Tapi bukan kita, kekuatan bukan kita. Kekuatan Allah berikan kepada Rusia, kepada Eropah, kepada Amerika, bukan kepada kita lagi. Orang Melayu melihat Islam sebagai beban. Mereka pelekehkan Islam. Mereka pelekehkan syariat Islam. Mereka pelekehkan syariat Islam. Dan Allah gantikan dengan orang lain yang baru menerima Islam. Tuan-tuan yang hormati, Vatican mengisytiharkan Islam agama terbesar dunia. Walaupun Amerika tidak terima statistik ini, mereka mengatakan orang Kristian paling ramai. Sebenarnya umat Islam paling ramai. Siapakah bayi yang paling ramai dilahirkan di Eropah? Di UK umpamanya, bayi yang dilahirkan yang paling banyak, yang paling popular namanya lah Muhammad, subhanallah. Di London campur Scotland, campur Wales. Kanak-kanak yang bayi yang dilahirkan yang paling ramai nama ialah Muhammad, yang lelaki. Yang perempuan nama Sofiah, dua-dua nama Islam. Dan ini memeranjakkan dunia yang bercakap Islam. Dan di Belanda, negara yang mencadangkan supaya Islam diharamkan. Belanda mencadangkan supaya Islam diharamkan di Belanda. Ditolak oleh parlimen. Dan dalam keadaan mereka sangat benci pada Islam, di Belanda nama Muhammad tempat kedua bayi dilahirkan pada tahun 2022 lepas. Dan Muhammad ialah nama yang paling popular di dunia ini. Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Muhammad ialah nama yang paling besar di dunia hari ini, mengatasi seluruh nama lain. Dan oleh sebab itu, apa yang kita baca tadi ialah mukjizat Allah menyatakan bahawa Islam akan mengatasi seluruh agama. Dan marilah kita sama-sama berselawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.